Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walamin assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Iaitu huruf hamzah. Kita heran tak masa kita budak dulu ngaji kitab muqaddam dan muqaddam atau Iqra dah kita ana dalam muqaddam. Makna kita ingat huruf tanpa baris. Jadi huruf tanpa baris ni kita sebut huruf dulu, alif, ba, ta. Zaman Iqra dia tak pakai huruf alif dah. Dia eja selalu a, ba, ta. Jadi sebenarnya ikut mazhab, bukan mazhab agama ni. Mazhab bukan agama, mazhab tulisan. Mengatakan bahawa yang sahih mengatakan bahawa huruf pertama ialah huruf hamzah. Huruf hamzah terutama, kalau tengok kita kamus semua pakai pandangan ni. Sebab tu kita tengok dia tak sebut alif dulu, hamzah. Sebenarnya alif berbaris itu adalah hamzah sebenarnya. Cuma tak buat hamzah saja. Kalau alif saja, maksudnya alif mati. Alif baris atas, alif baris bawah, alif baris depan. Sebenarnya bukan alif, hamzah. Sebab alif yang kita sebut alif masa muqaddam tu dia dipanggil huruf vokal. Huruf vokal atau huruf saksi. Huruf saksi bahasa Arab dia ada 5. Silap. Huruf saksi bahasa Arab dia ada 3. Bahasa Melayu dia ada 5. A, E, O, U, I kan? O. A, E, I, O, U. 5 kan? Bahasa Arab alif, waw, ya yang tidak berbaris. Semua beza waw dengan ya. Alif memang tak terbaris. Waw boleh terbaris lagi. Ya boleh terbaris lagi. Waw ada baris, ada tak ada baris. Ya ada baris, ada tak ada baris. Alif memang tak ada baris. Bila berbaris bukan lagi alif, dia adalah hamzah. Kita tengok huruf pertama apa dia? Abun. Tengok bila dia guna apa tu rujukan huruf. Kalau tengok bahagian satu tu dia guna rujukannya adalah surah Yasin. Kalau bahagian 2 ni dia guna umum. Okay. Abun ni ada dalam Quran. Abun ni ada dalam Quran. Satu je ada dalam Quran. Siapa ingat ayat mana? Abun ni dia ada dalam Quran. Asal dia alif, hamzah, ba. Kan abun. Dia ada 3 huruf. Hamzah, ba. Abun ni ada dalam Quran. Dia ada satu abun. Satu abun. Abun ni ada dalam Quran. Siapa ingat ayat mana? Ustaz tanya lagu ni kan. Abun. Abba. Ada bagi clue lagi. Abba. Nampak lagi? Nampak dah? Tak nampak lagi? Ayat mana? Wa fakihatan wa abba. Nampak sikit dah? Surah mana?
Tak nampak juga. Juzuk 30 nama. Amai dah salut. Juzuk 30 bukan surah tu je, bukan surah An-Naba je. Juzuk 30. Surah apa? Macam nak nampak Ustaz weh. Cuba. Sama boleh jadi. Wa fakihatan wa abba. Dengar tak? Dah dengar tak? Ustaz tu macam nak nampak asal. Tak nampak, alhamdulillah. Oh ya Ustaz, memang tak ada. Tak boleh. Kita kena dulu. Agak-agak. Argumented lah, salah. Dia kena ada argumented. Dia kena ada apa tu ni, soal jawab. Kalau dia bagi mudah lagu tu, dia jadi tak ingat. Dia nak bagi pindah jalan. Jadi baru kita fikir, baru bergerak otak kita tak. Okay, anda bagi keluar. Surah An-Naba ada tak? Ada tak kalimah tu? Ada, kan? Amai tasalun ada? Ada tak? Ada. Surah An-Naba tak ada. Surah yang kedua, An-Nazi'at ada tak? Ada tak? Ada. Surah yang ketiga, surah apa? Abasa, ada tak? Hai, jangan buat besar dulu. Ada. Ayat apa? 71. Okey, gambar dia abun. Dia kata apa? Rumput. Dan bermacam-macam. Betul betul sini Ustaz. Ya, dan buah-buahan dan bermacam-macam. Yang kata ni. Yang berserta rerumputan. Iyalah rumput. Rumput lah. Rumput. Jadi abun adalah rumput. Sebab abun dia ada berapa huruf? Hamzah, ba. Tengok. Bahasa Arab biasa 3 huruf. Sebab dia pada tanwin tu sebab dia Tanwin tu ada dua huruf. Kita tengok huruf yang kata yang kedua. Kata yang kedua ni Hamzah, ba, dal. Hamzah, ba, dal. Iaitu abadan. Ini banyaklah. Apa dia? Selama-lamanya. Lepas tu abariq. Abariq asalnya ibriq. Ni jamak kepada ibriq, jadi abariq. Asalnya ibriq. Alif ba ra ya qaf. Bila banyak, kalau kendi tu banyak, kendi. Jadi abariq. dia tunjukkan banyak tu Ustaz kan? Bukan, apa tu dia bukan, dia tunjukkan banyak. Dia pecah daripada asal. Asal macam baitun, buyut, jadi banyak. Ibriq, abariq, banyak. Huruf asal dia Hamzah, ba, ra, qaf. Makna dia ada huruf lebih daripada 3, 4. Abaqa ni dalam Quran so kata ada. Abaqa. Mana apa? Melarikan diri. Okey. Ni satu clue. Satu clue Gambar dia berkaitan melarikan diri dalam Al-Quran.
Sila jawab dari. Tak. Siapa dia? Kita tahu apa? Dalam surah. Melarikan diri. Agak pihak yang Pemuda tidur dari dalam kubur. Itu melarikan diri juga, tapi tak tepat. Yang tu melarikan diri juga, tapi tak tepat. Ada tak lagi dalam Quran kisah melarikan diri? Nabi Yunus, betul. Jadi Abaqah ni maksud dia lari daripada tuannya. Asal dia seseorang yang melarikan diri daripada tuannya. Masuk dari kandung. Mana asal dia seseorang yang lari daripada tuannya. Abaqah ni hanya merujuk kepada hamba yang melarikan diri daripada tuannya. Tapi bila Yunus merujuk pada hamba Allah yang keluar waktu berijtihad, yang keluar daripada arahan Tuhan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak suruh keluar lagi, dia keluar dah. Tapi cuma dia panggil hak ni bukannya langgar perintah ni. Hak ni dia panggil ijtihad. Nabi, mana-mana Nabi pun dia tidak akan langgar perintah bila ada tulisan. Nampak boleh ya? Mana seorang Nabi itu tidak akan menyalahi tulisan ataupun arahan lafaz. Makna sebenarnya semua Nabi ni dibenarkan meninggal kaumnya, tetapi dengan arahan itu sepatutnya. Tapi masa tu arahan tak ada lagi, dia tengok keadaan umat dia tak terima dah. Lepas tu dia tengok dia tu hendak dibunuh, maka waktu dia berijtihad. Kena cara cerita tu kena berapik. Jangan sampai kita faham macam kita manusia biasa ni. Nabi ni kita berlapik kecek. Kan? Makna dia berijtihad, makna boleh tinggal dah kaum dia. Tapi ijtihad dia salah. Makna setiap Nabi ini kesalahan dia kita kena hanya kata khilaful aula. Makna menyalahi yang lebih utama. Yang lebih utama ni patutnya duduk lagi, dia keluar. Nampak tak? Yang lebih utama tu sepatutnya duduk lagi sampai ada arahan keluar. Tapi dia keluar sebelum arahan. Jadi cara kita bercakap bila melibatkan Nabi ni kena berlapik sikit, sebab dia melibatkan kita. Jangan kita anggap supaya kita ni arahan ada dah, larangan ada dah. Tak dengar kata kan? Nabi kalau gitu. Nabi dalam konteks sebab dia tengok keadaan dia ni dah tidak perintah dah. Tapi umat dia yang lawan, yang tak ikut dengan dia, jadi dia hendak dibunuh. Lepas tu dia tengok keadaan umat dia ni macam tak terima nasihat dia dah. Maka dia berijtihad, waktu ni boleh dah tinggal kaum dia. Tapi ijtihad dia salah kan? Khilaful aula. Sama dengan Nabi Muhammad SAW. Turun ayat istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Itu je. Dia ayat panjang. La sab'ina marratan la yaghfirullahu lahum kan. Ayat panjang. Tapi Nabi hanya turun ayat in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Jadi tak ada tak ada arahan jelas kepada Nabi larangan untuk pergi sembahyang kepada orang munafik. Bila Umar katakan Nabi, "Hei Nabi, dia bukan dia munafik ya?" "Biarlah aku, wahai Umar. Allah tidak berjelas aku secara detail menunjukkan bahawa Allah masih memberi peluang kepada aku untuk buat pilihan. Sama ada nak pergi sembahyang kepada orang munafik ke tak." Faham tak? Larangan tu wujud setelah Nabi pergi. Bila larangan dah wujud, Nabi pun tak pergi dalam tu. Jadi
pada kata-kata Nabi seolah macam melanggar, kan? Tapi hakikat dia bukan melanggar. Bukan melanggar macam kita melanggar ni. Kita melanggar ni tulisan ada dah, arahan ada dah. Tapi mana dalam konteks Nabi ni, konteks ijtihad. Bagi Nabi ni, lafaz dia, aku ni kata, kalau Umar tak beritahu, seolah-olah, kan? Jadi kita kena faham konteks tu. Okay, jadi Al-Baqarah ni makna apa? Seorang hamba yang melarikan diri dari tuannya. Cuma Nabi Muhammad SAW ni, kita faham dah maksum tak? Seorang yang maksum, mana terselamat. Bukan Nabi Muhammad, semua Nabi maksum daripada kesalahan. Kesalahan pada konteks kita ni, dah ada arahan langgar, dah ada arahan turun, dah ada cara jelas langgar, mustahil bagi Nabi. Cuma berlaku pada Nabi ni, kalau kita anggap salah pun kesalahan ijtihad, makna khilaful aula, kan? Khilaful aula. Contoh macam Ibrahim, masa tu tak ada lagi arahan, tidak boleh beristighfar kepada ayah yang kafir. Jadi masa belum ada arahan lagi, tak jelas lagi, maka Ibrahim berijtihad, boleh istighfar kepada ayah dia. Arahan tak ada lagi arahan. Bila tak ada arahan lagi, maka Ibrahim berijtihad, boleh lagi istighfar kepada bapa dia yang kafir. Tapi bila dah ada larangan, dia pun berhenti. Semua lagu tu. Jadi para Nabi maksum, makna tidak akan melanggar setelah ada arahan. Dia cuma, kita nampak macam berlaku pelanggaran tu kerana masa tu arahan tak jelas lagi, macam pelanggaran. Tapi khilaful aula, kita kata tajuk khilaful aula. Tapi bila dah arahan keluar, tak boleh dah. Faham tak? Kena berlaku ni. Jadi kita takut kita faham apa kita tanya. Faham tak? Apa beza kita dengan Nabi? Nabi ni dia berijtihad bila arahan tak ada. Bila arahan tak ada, dia berijtihad bagi sebagai nak kata manusia bukan Tuhan. Nabi ni manusia bukan Tuhan. Macam mana nak tahu jauh lah? Sebelum wahyu turun. Makna wahyu turun baru dia tahu jauh lah mana. Contoh Nabi Muhammad, satu lagi kisah dia, afallahu anhum lima adin talahum, kan? Afallahu anka lima adin talahum. Nabi berijtihad, kalau orang nak minta izin untuk tidak terlibat dalam beralasan untuk tidak pergi berperang di Tabuk, maka Nabi mengizinkan, gitu ya. Sepatutnya Nabi tak mengizinkan, sebab kalau Nabi tak mengizinkan, maka nampak mana munafik, mana tak munafik. Tapi bila Nabi mengizinkan, maka tak jelas munafik mana tak munafik. Jadi Allah beritahu, afallahu anka, aku telah maafkan engkau wahai Rasulullah, lima adin talahum, kenapa engkau mengizinkan mereka. Jadi Nabi ni dia menyalahi yang lebih aula ni sebab tak jelas, maka dia berijtihad. Lepas tu baru tahu hak betul mana, kan? Hak lebih utama mana. Jadi bila tengok ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi, kita kena hati-hati ya. Teguran Allah ke Nabi pun kita kena check lain sikit. Jangan serupa tegur kita. Dia ada kalimah zajur tu, Allah Nabi kata kita kena hati-hati bercakap jelas kepada orang. Jadi orang jadi salah faham, lapik. Jadi kita kena faham. Kita kata jangan lama kata apa, Nabi pun kena buat silap. Dia buat hujah lagu tu. Nabi buat silap kerana sesuatu benda yang kabur. Nabi tak jelas nak ikut mana. Jadi dia fikir, bila sudah arahan, dah langgar. Kita ni dah ada arahan pun langgar juga. Lepas tu buat alasan ke Nabi, kan? Kenapa tak betul?
Jangan kita serupa dengan Nabi. Nabi ni arahan tak ada. Dia tak adalah pilih mana, A ke B. Sebab tak adalah mana satu arahan A ke B, mana lebih aula. Jadi dia kena buat keputusan. Jadi dia pilih A. Bila A menyalahi yang lebih utama, Allah pun turun teguran. Nampak tak? Sama dengan Yunus, sama dengan Nabi Ibrahim, sama dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh lagu tu juga. Isu dia minta minta apa? Kesilapan dia minta apa? Minta anak dia tu kan. Dia minta, ya Allah kan, bagilah anak kan Allah tegur dia kan dalam surah Hud tengok. Jadi masa tu tak jelas lagi. Bila Allah kata innahu laisa min ahlik, semuanya dia bukan keluarga engkau, barulah Nabi Yunus menerima. Mana dah jelas. Sebelum ni tak jelas lagi. Bila tak jelas lagi, seorang ayah, fitrah ayah kepada anak, arahan tak jelas lagi, bagi ke tak. Tapi bila tak jelas lagi, maka fitrah dia lah yang menguasai. Fitrah ayah ni mesti nak anak selamat. Bila sudah arahan jelas, tidak ada mana-mana Nabi yang melanggar arahan jelas, tak ada. Kecuali manusia biasa macam kita ni yang tak maksum ni. Sebab kita ni tak terjaga. Nabi terjaga daripada menyalahi satu arahan yang jelas dah. Kecuali sebuah Nabi ni yang tak jelas, yang bila Allah tak turun tu, tapi dia kena buat keputusan, maka itu menunjukkan dia dibenarkan ijtihad. Cuma bila ijtihad dia salah, Allah beritahu bentuk teguran. Nak beritahu Nabi tak tahu benda gaib, dia tak tahu apa yang mana utama, tak tahu benda gaib. Kalau tahu, sentiasa dia pilih betul. Nak kata dia tak tahu benda gaib, kalau tahu dah Nabi nak Allah nak ni, boleh baca kehendak Allah nak mana. Boleh. Nak beritahu lagu tu je. Sebenarnya Allah nak sabitkan Nabi tak tahu mana yang Allah kehendaki kecuali setelah wahyu turun. Jadi sebenarnya sesal masalah isu istikharah yang di-share tu kan, asal tak? Orang ni bila Nabi tak tahu mana yang Allah hendak nak buat lagu mana, kita nak mana-mana buat Quran sebagai kitab ramalan. Faham tak? Allah ni kan, kita nak tahu Allah nak suka mana ni, baca buka surat ni kan, sembahyang buka, ni Allah nak lagu ni. Tengok anak-anak share dalam, baca sama baca. Dia ada learning suruh orang duk jaga kan, cara-cara untuk istikharah, tapi cara nafsu, bukan cara wahyu. Istikharah cara wahyu ialah sembahyang istikharah, buatlah. Kita buatlah apa yang naruri kita nak. Lepas tu kalau berlaku Allah nak berlaku lah. Kalau tak berlaku, mana Allah tak save lah tu. Simple je. Bukan tunggu lagu tu, bukan tengok Allah nak lagu ni, Allah nak seperti jalan ni. Nampak tak? Nabi pun bila jelas wahyu turun, jelas baru tahu Allah hendak apa. Bila selain wahyu tak turun, Nabi tak tahu. Kita ni mana-mana bukan Nabi kan. Allah nak lagu ni, Allah nak lagu ni. Sebab baca lagu ni makna apa tu, buka surat ni, ayat ni, mana Allah nak lagu ni ya. Lepas tu ustaz ada yang saya tanya kita, ustaz, kita buat jadilah ustaz sesuai dengan masalah kita. Sesuai masalah kita. Anda beritahu apa? Anda beritahu sesuatu perkara yang menyalahi kaedah, apabila terjadi itu adalah istidraj, perangkap. Mana selama kita tak mengaji Quran sampai habis, kita bersikup benda-benda terjadi tu yang betul. Kaedah salah, tapi jadi juga. Itu adalah perangkap. Itu adalah perangkap sebenarnya. Di bawah jadi perangkap. Baca tak betul, jadi perangkap. Kita guna kaedah salah, jadi perangkap.
Bukan mesti jadi itu betul. Jadi kita nak tahu betul, kita kena mengaji wahyu sahabat. Maka adalah neraca betul, adalah neraca salah. Kalau menyalahi cara yang betul, salah lah. Kan? Bila salah tapi jadi juga. Kan? Jadi juga. Kan? Segala perkara, kena buat guideline. Segala perkara yang menyalahi segala perkara yang menyalahi akidah, menyalahi kaedah, walaupun terjadi. Kan? Mana terjadi tapi menyalahi akidah. Menyalahi akidah pula. Menyalahi kaedah yang betul. Maka itu adalah perangkap. Dalam ayat ni, sadastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan tarik mereka dalam kat mereka tu sedikit demi sedikit, dalam keadaan mereka tidak mengetahui. Sebab mereka akan mengetahui bila mereka mengaji wahyu neraca tu, tapi mereka sombong dengan wahyu Allah. Jadi mereka tak tahulah benda tu perangkap sebenarnya. Bila mengaji wahyu tahulah. Sebab Allah tahu dah. Ni perangkap. Betul lagu ni betul, betul tak betul. Bila tak betul, kita tahu perangkap jadi tu perangkap lah. Sebab tak betul jadi juga. Faham tak? Bila kita kaji wahyu, kita ada neraca. Ni betul, ni tak betul. Bila tak betul, kenapa jadi juga? Faham? Perangkap selama ni. Nampak tak? Kaedah kan? Siapa baca tu? Siapa baca? Kena tulis. Saya baca, tak baca? Tak baca dalam hak semalam? Tak baca? Sedih kita. Tak baca tu. Tajuk dia ada tajuk tak ada. Salah kita lah, tajuk tak urus. Tajuk dia ialah metod garpu tala. Tahu tak? Metod garpu tala. Atau istilah lainnya adalah istikharah dengan Al-Quran. Istikharah ni, doa istikharah tu supaya bunyi sedap tak? Ia dipopularkan atas bernama lah. Seorang trainer dari seberang dan bertambah popular lepas dipromosikan oleh seseorang lah atas mula. Orang ni biasa kadang-kadang betul kadang salah. Kita tak nafikan orang ni baik kan. Tapi betul salah ni tajuk lain. Dia sebenarnya ni. Ustaz, nak metod garpu tala tu tak? Ya. Mana perkara-perkara yang tak betul berinteraksi dengan Quran ni ialah kita menjadikan Quran ni sebagai kitab ramalan. Nak buat satu tengok Quran. Betul lah tengok Quran baca, tapi di cara dia lagu lain. Buka Quran, Tuhan nak lagu ni. Tuhan nak yang pernah berlaku yang cerita dia ni nak kahwin dengan lelaki tu. Kan? Ada contoh. Bagi nampak sikit. Tak nampak lagi tak? Okey, tak ingat lah. Okey, ada satu hamba Allah ni, dia mengadu kita, anak dia nak kahwin. Mak ayah tak lagi nak kahwin sepupu ni. Mak ayah kena hal lain, dia nak kahwin dengan sepupu ni. Lepas tu dia diajar oleh tok guru dia, kan? Lepas dia sembahyang, dia buka Quran, dia tengok ayat tu. Dia baca ayat tu. Ayat tu kita tengok surah An-Nahl ayat 92 je. Betul tak? Surah An-Nahl ayat 92. An-Nahl surah Lebah. Ayat 90. Dua, betul tak? Cuba baca ayat dia. Dengan apa Ustaz? 14. Ini contoh menjadikan Quran sebagai kitab ramalan ni. Beri nampak sikit.
Cuba baca ayat dah, cuba baca. 92. Cuba baca. Cuba baca kuat sikit. Tak dengar. Siapa boleh baca? Gini, bila dia ni sekarang ni, dia dah ibarat janji dengan lelaki tu dah nak ibarat ni lah nak kahwin. Mak dia tak bagi. Mak dia suruh kahwin dengan orang lain. Lepas tu dia sembahyang 2 rakaat, dia buka ayat tu. Baca. Dia kata tengok ni. Dia anggap dia tu perempuan tu. Faham tak? Janganlah kamu menjadi baca kuat. Baca kuat. Nak dengar. Baca kuat. Bahasa Melayu dia. Bahasa Melayu dia. Janganlah kamu menjadi seperti perempuan yang telah menolak satu persatu benda digitalnya. Dia duk faham ayat tu tak bagi dia dah janji dengan lelaki tu, seolah Allah kata jangan robah semula. Dia kata ni. Nampak tak? Ayat tu merujuk lain, tapi dia kaitkan dengan dia. Ni ramalan. Dia panggil ramalan ni. Pelik tak? Memang kadang-kadang benda-benda istidraj ni pelik. Istidraj. Perangkat Allah Ta'ala kepada orang yang tidak mencari metod yang benar, maka dapat ke dia metod yang salah. Jadi pula lagi dia. Lepas tu dia dosa. Dia sembahyang 2 rakaat lagi. Dia buka Quran, tubik pula. Bukan tubik pula, dia buka Quran pula ada ayat tu. Ayat lain pula kena tengok Quran sekejap ya. Bukan tubik pula. Dia buka Quran ayat tu. Dia kata ayat tu untuk dia. Surah Yunus. Nanti tak. Surah Yunus ayat 89. Jadi dia seolah-olah dia sembahyang tu ibarat berdoa lah. Lepas tu dia buka ayat ni. Jadi kamu berdua tu dia faham dia dengan lelaki tu. Jadi dia kata, mak ni alladina la ya'lamun. Ni mak dia ni, dia cerita ada pesaksi mak dia ni ngadu kita. Mak dia ngadu kita. Ana pun garu kepala. Kan masa tu dengan jemaah Melanda dah. Antara jemaah Melanda, ada bagi dia, orang kata sabotah kan. Kemungkinan sabotah. Sebab menyalahi sunnah. Istidraj. Kalau sabotah tak nampak. Sebab kita tengok direct kan. Takkan sabotah syaitan. Makna istidraj Allah Ta'ala. Kalau sabotah orang tak nampak. Macam mana sabotah? Bila saya nak sabotah je, sebab saya buka Quran. Kita sendiri buka. Jadi sabotah tak nampak, istilah sabotah tak nampak sebenarnya. Istilah istidraj boleh nampak. Kadang-kadang syaitan buat perangkap. Kadang Allah buat perangkap kepada orang yang tidak mau belajar. Kalau bahasa kita mencot. Mana Tuhan bagi, tapi Tuhan bagi tak ada murka. Bagi tapi bagi benda tak betul. Ambil pandai ambil masa ngaji sangat. Kita dah ingat bagi itu sayang kita. Dan kita tersin sombong wahyu dia, tak mesti ngaji habis. Nampak tak? Ada bagi ni, kita kena ingat ni. Ini satu kes yang agak unik. Unik kan? Dua perkataan ni, unik. Macam siapa kita garu kepala. Dia kata sabotah, macam mana saya tak sabotah. Lepas tu baca sembahyang, buka Quran, ayat tu.
Rumit tak? Tak rumit kalau kita mengaji Quran. Kita kata ini adalah istidraj Allah Ta'ala bagi orang yang tak sempat tahu neraca betul dan neraca salah. Maka Allah bagi neraca tak betul sebab menyalahi Nabi tak betul. Oh, rumit kalau kena kita betul tak? Anda pun sebelum dengar lagu tu jadi tak boleh jawab. Kan? Nak jawab atas sabotah, tak nampak sabotah ke mana. Sabotah ni kalau contoh kalau kita apa tu pergi jumpa jelmaan kan. Tu kita nampak sabotah. Kita mimpi tubik tubik Tok Wali suruh nampak ada sabotah. Tapi istilah sabotah ni tak nampak kat sini. Jadi kita tak sebut istilah sabotah, kita buat istilah istidraj dalam Quran. Jadi ada tulis dalam tu, baca bawah dia. Apa tu hak yang hak hantar tu dia kata anda bagi ayat Quran ni surah Al-Qalam ayat 68 ayat 28. Maka serahkanlah ya Muhammad kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini Al-Quran. Tidak mau, nanti kami akan menarik mereka berasal-asal ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Jadi istidraj ni adalah perangkap kepada orang yang selalu beralasan sokmo dan toksik usaha ngaji makna Al-Quran sampai habis licin. Makna kalau kita tak faham Quran, bersiko lagi kita. Lepas tu setiap benda ni kita tak nak neraca. Dan benda tu adalah neraca kebatilan. Tapi kita tak ada neraca. Dia ada dua neraca kebenaran, neraca kebatilan. Sebab Quran ni muhaimin. Muhaimin ni neraca kepada kebenaran, neraca kepada kebatilan. Kebenaran ada neraca dia, kebatilan ada neraca dia. Kita tak ada neraca. Jadi kita ingat benda ni kebenaran tapi kebatilan. Kalau kita mengaji kita nampak lah. Dia kadang-kadang orang yang baik, orang yang sehu, orang yang ada nama, orang yang nak cakap agama. Tapi sebabkan dia tak ada neraca, kadang-kadang dia terbabah. Kalau dia terbabah, dia terbabah, tidaklah dia terbabah selama-lamanya. Mungkin lama dia proses nak cari kebenaran. Mungkin satu hari dia jumpa. Tapi kita terbabah juga ikut dia, kita mati malam ni. Kita nak salahkan dia selama-lamanya. Kesalahan kita ada juga. Jadi sebenarnya tak perlu salahkan siapa. Tak selesai salah orang ni. Kita kena salah diri kita sendiri. Bau kena. Bau coba. Lepas tu salah aku lah tak mengaji habis. Bila mengaji habis, kita boleh beritahu orang lain. Sebab lah ni benda tu di Facebook, dicadang pada Facebook. Banyaklah orang guna cara tu dan tak ada siapa nak tegur dia betul salah. Ayat apa? Kira 68-44. Ah. Juga 44. Ayat 68 juga 44. Ayat 68 bukan. Juga 44. Kan surah yang ke-68. Surah yang ke-68 ayat 44. Silap. Surah dulu baru ayat. Surah dulu. Surah 44. Surah 68 ayat 44. Cuba tengok tak? Dia surah Tabah, surah apa? Dia surah yang kedua. Maksudnya biarlah aku sahaja dengan orang yang mendustakan kebenaran. Jadi bila orang ni jahil, serah ke Tuhan. Serah di Tuhan awak lagu mana. Mana takdir bagi orang jahil lah. Dan kita jangan usah ikhtiar untuk dia jahil. Maka pada Tuhan buat cara orang jahil. Takdir dia. Kalau kita usaha untuk pandai, Tuhan buat takdir orang pandai. Orang-orang
yang ada maklumat. Jadi orang yang maklumat, Tuhan buat takdir dia selamat. Orang yang tak ada maklumat, Allah buat takdir dia tak selamat. Tuhan beritahu dah kan, budak ulang. Jadi janganlah ngomong jahil. Sebab orang jahil ni takdir dia tak selamat. Allah beritahu dah, jangan kita duk biar dengan kejahilan. Salah kita lah. Okay, kita masuk ayat kita. Panjang ini dah sudah keluar sikit daripada ni. Kita buka surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan. Ana gembira dengan Quran. Salah satu kegembiraan kita ialah kita nampak unik benda-benda yang kita tak suka, Quran je lah. Contoh isu ni selama ni tak tahu kita. Bila tu benda yang rumit nak jawab, tapi tak rumit bagi orang yang mengaji Quran. Macam orang dia habis, dia ulang-ulang kali habis dah ngaji pula, ngajar pula. Jadi bagi dia nampak lah, bagi kita tak nampak. Jadi kalau dulu memang kita terjebak lah barangkali. Tapi benda-benda lagu ni, oh Tuhan beritahu tu unik Quran, unik. Uniknya mana Tuhan tapih yang betul-betul sibuk dengan Quran dia, maka Tuhan akan buat takdir dia selamat. Siapa-siapa yang tak apa nak minat mana Quran ni, Tuhan buat takdir dia tak selamat. Sehingga tapis ni tak mungkin berlaku sebaliknya. Gitu. Tuhan tapis sungguh. Jadi cuma tinggal lagi ada orang ni dia proses. Dia dah tahu sebelum kembali ke rahmat Tuhan. Alhamdulillah. Ada orang ni tak ada tahu. Kita tak boleh hukum juga orang yang terjebak ni. Sebab kita pun pernah terjebak juga. Tapi nak kata menimbulkan kesedaran, keinsafan betapa pentingnya mengaji makna Quran ni supaya kita menjadi orang yang dan jumpa sebelum kembali ke rahmat Allah. Kalau terjebak tu, anda pun pernah terjebak barang tak betul. Bila hidup dan jahil tu sebab kita bukan je lahir-lahir pandai selalu, lahir-lahir faham selalu Quran. Macam anak kita, tanya-tanya lagi kita, di mana dia kita faham anak kita ni, zul kita dulu. Kan, dia nak faham sesuatu ni, kita pun mengaji mana-mana. Kan, tempat salah, guru salah, murid kawan salah. Macam mana nak jumpa barang betul? Dan takdir juga betul, proses yang betul ni bukan semudah kita faham. Bukan mana bila orang agama ni ngaji dia jumpa betul tak. Dia rezeki dia lah. Rezeki dia mudah-mudahan berdasarkan doa dia yang dia minta kepada Allah, ya Allah, janganlah kau sesatkan aku. Kau sungguh-sungguh Tuhan bagi rezeki kepada dia. Boleh beri kesempatan kepada dia untuk jumpa betul sebelum kembali ke rahmat Allah. Mudah-mudahan. Jadi kalau kita sungguh doa, mudah-mudahan Tuhan pun bagi kepada kita juga. Begitu juga pada orang lain, mudah-mudahan. Kita tak menghukum sebab tak mati lagi. Kita nak baik pada semua orang. Kita tengok ayat seterusnya. Ayat yang ke 22 dah. Dia ayat datang dengan alasan, dengan bukti, lepas tu minta lindung kepada Tuhan. Tak boleh kita ulang-ulang 22, ulang-ulang balik. Semua Nabi ni kita semua ni kan, apa kewajipan atas kita belaka? Sebelum kita mengaji Quran, kita pun tak malam ni. Kita wajib mujahadah, kita wajib jihad. Kita belaka ni semua ada tuntutan mujahadah, semua ada tuntutan jihad atas baku kita sendiri, semua belaka. Kita belaka dia ada tuntutan mujahadah.
Ada tentang jihad. Mujahadah hak paling asas nombor satu ialah mengaji habis makna Quran. Itu asal. Kita dah bangun mujahadah apa? Zikir. Itu nombor 2, 3, 4, 5 dah. Istighfar, sembahyang, dia solat jemaah. Itu nombor 2, 3 dah. Hak nombor satu, hak mula-mula Nabi buat kepada hak Nabi buat kepada sahabat. Sahabat mula-mula dengan Nabi ni, urusan dengan Nabi nombor satu ialah mengaji Quran kepada Nabi. Hak tu mujahadah nombor satu. Hak lain tu nombor 2, nombor 3, nombor 4, 5 dah. Kita pun kita juga nombor satu, kita cari guru ajar makna Quran kepada kita. Itu nombor satu. Nombor 2, jihad. Nombor 2, jihad. Apa dia? Kalau mujahadah li nafsih, untuk diri kita. Jihad li ghairi, untuk orang lain. Li nafsih, li ghairi. Li nafsih untuk diri kita. Li ghairi untuk orang lain. Agama ni mesti ada dua-dua. Untuk diri kita kena ada, untuk orang lain kena ada. Kalau untuk diri kita saja, itu bukan warna agama. Warna agama ni mesti warna agama untuk diri kita dan orang lain. Mujahadah li nafsih, jihad li ghairi. Li ghairi ni untuk orang lain. Mujahadah li nafsih. Mujahadah ni li nafsih untuk diri kita. Kerana kita zon mujahadah. Kan? Tapi kita kena faham, kena terima bahawa kita semua ni wajib mujahadah dan jihad. Mujahadah li nafsih, jihad li ghairi. Kenapa dia jihad li ghairi? Kena sampai habis Quran kepada orang lain. Itu dia. Bunyi lagu tu tak sedap bunyi. Tapi tak apa, kita kena faham. Boleh buat tak boleh buat dua-dua, faham dulu, boleh kena buat. Barulah kita dah faham lagu tu. Walaupun kita tak boleh buat, kita akan menghargai benda yang datang kepada kita. Kadang kita tak faham. Kalau kita kata apa, ustaz ni kan cari penyakit. Nak sampai benda yang sensitif pada dia, dia kata cari penyakit. Sebab dia ingat benda tu macam ibarat cari penyakit. Sebenarnya ustaz kecek lagu tu nak lepas dia. Jadi bila kita tahu bahawa menyampaikan kebenaran ni adalah kewajipan atas kepala semua belaka, maka kita akan menghargai benda yang datang kepada kita. Walaupun rumit nak terima, kita akan menghargai, kita akan fikir juga. Kan? Nak salahkan ustaz tak ada juga. Dia kena sampai. Akulah kena fikir barang dia betul ke salah. Nampak tak? Tapi kalau kita faham agama ni hak kita sudah. Orang lain tak pergi. Lama orang yang cakap kebenaran pun kita sana lagu tu. Oh ni senang, ni kita sibuk seorang ni. Kan? Fikir dia sudah. Nampak? Kerana kesalah faham konsep, maka kebenaran yang sampai kepada dia, dia tidak menghargai. Jadi sebenarnya semua kita ni mujahadah dengan jihad ni duk atas kepala kita belaka. Kita ni nak mujahadah jihad asli. Mana kita tak faham tanggungjawab kita lah. Boleh buat tak boleh buat tu nombor 2, tapi kena terima benda ni kewajipan. Sekurang-kurangnya kita minta ampun. Tahu ustaz hak kena buat tapi kita tak pandai lagi, kita nak mengaji lagi, contoh tak? Sekurang-kurangnya kita tanya, memang kena apa? Contoh kita ada adik, ada anak, ada belaka, orang yang kena sampai pun ustaz pada keluarga kita, utamanya kan, pada orang lain, tapi utamanya pada keluarga kita. Tak ada duduk dia. Kita akan nampak kepahaman bahawa benda ni bukan untuk kita. Sebab tu bila sampai kita akan menghargai. Jadi agama ni asal dia ialah untuk diri kita dan orang lain. Itu agama. Kalau kita kata agama ni kita seorang sudah, mana masalah faham ni. Cuba tengok surah Al-Ma'idah ayat 105. Ayat 105 ni Abu Bakar. Pernah dengar tak qala Abu Bakar dalam hadis?
Biasa dengar qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah dengar tak? Qala Abu Bakar. Rajin dengar tak? Rajin tak? Jarang tak? Qala Umar. Benar. Qala Abu Hurairah. Qala Aisyah. Qala Abdullah bin Umar. Qala apa tu Ibnu Mas'ud. Qala Abu Bakar benar tak? Jarang tak? Tapi salah satu lafaz Abu Bakar menegur apa tu hadis daripada Abu Bakar ni, salah satu ayat ni. Mana Abu Bakar menegur salah faham orang lain kepada ayat ni. Kita baca dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, kepada wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, jagalah diri kamu. Kan? Alaikum anfusakum, atas kamu diri kamu. Nampak makna dia tak makna dulu? La yadurrukum, tidak akan mudaratkan kamu. Man dalla, orang yang sesat. Idah tanda itu, setelah kamu dapat petunjuk. Jadi kalau baca lafaz tu seolah-olah tuan kata apa? Jangan kamu sudahlah. Jangan duk fikir orang lain. Kalau mu dah betul, orang lain tidak akan mudaratkan kamu. Betul tak? Nampak lafaz makna gitu tak? Abu Bakar tegur. Barangkali you faham lagu tu Abu Bakar. Padahal bukan lagu tu mana ayat ni. Mana ayat ni ialah kamu hendaklah menyempurnakan makna agama kepada kamu, iaitu mengaji habis sampai habis. Tu alaikum tu. Kamu hendaklah menyempurnakan makna agama kepada kamu. So agama ni mesti ngaji habis sampai habis. Dia umpama apa? Umpama ikan masin. Ikan masin pula. Ikan yang duduk dekat laut. Kalau dia hidup, air masin tak masuk dalam perut, betul tak? Tapi kalau dia mati, air masin masuk. Kita pun jenis kita hidup. Apa makna hidup? Hidup ni makna dia mengaji habis. Itu orang yang hidup jiwa dia. Makna dia baca hak, dia sanggup mengaji habis makna Quran, dan dia menyampaikan habis makna Quran kepada orang lain. Itu baru makna dia hidup. Kata dia mati. Hidup, makna hidup agama dia ialah ngaji habis sampai habis. Yang mana dia tak boleh buat lagu tu? Dia bukan orang hidup, orang mati. Jasad, bangkai yang berjalan. Habis kita lagu tu. Itu dia. Apa dia kalau kita ni duk fikir kita saja ni tak betul. Itu konsep yang salah. Biarlah orang fikir kita sudah. Itu bukan wahyu aja, bukan syaitan aja. Bukan kehendak wahyu, kehendak syaitan. Ada masalahnya tu nombor dua. Masalah nombor dua. Yang penting faham dulu, agama menuntut kita ni sampai. Faham tu dulu, tak apa. Masalahnya tu tak nombor dua lah. Sekarang ni bukan kita masalahnya. Kita duk faham konsep duduk diam tu betul. Konsep cakap ni kita duk kata terlalu fikir orang lain. Mana ataupun kita kata tak apa, duduk diam boleh juga. Kita salah backup kita. Jangan ajar backup kita, ajar pukul kita. Faham tak? Jangan ajar backup kita, ajar pukul kita. Kita pukul kita lebih dahsyat pada orang lain pukul. Aku ni tak betul, sebenarnya Quran ni kena sampah, tapi aku ni penakut. Ya Allah, bagilah aku sebelum aku kembali ke rahmatullah, ngaji pandang-pandang, aku boleh usaha boleh apa yang menuntut ni. Sekarang aku tak boleh lagi, tapi aku tahu hak betul hak ni. Tak apa lagu tu. Jangan duk backup. Backup tu tak boleh. Tak backup. Tak apa tak. Dah kita tak pandang, cakap kan. Jangan backup. Jangan aja backup. Backup ni mesti setan. Kita jangan backup diri kita. Biarlah kita kata aku ni salah, aku ni tak pandang, aku ni banyak tak betul. Dia tahu-tahu tak cuba yang sombong kita. Pada diri kita dia kita keras untuk diri kita. Kalau kita tak keras diri kita, siapa nak pukul kita? Supaya jangan lalai. Lalai ni kerana banyak backup. Kita banyak backup dia lalai. Dia lalai ni mungkin dia pun backup banyak sangat. Kita dah buat salah, kita backup pula salah kita. Backup. Jadi
jadi lalai. Dia contohlah, kenapa kita mari gelah. Ngaku ni gapo tak erti lagi, kena mari gelah. Nampak. Kes tak backup kita mari. Cuma tak apa, tak mari sekali. Kan? Tak apa, tak mari sekali. Alah, depan tak mari pula. Tak apa, tak mari 2 kali. 2 kali. Ya. Tengok dah, bila backup mesti berlaku kelalaian. Dia jangan backup. Biar salah sama. Sebab kita bukan nak cerita ke orang, diri kita, untuk diri kita. Orang yang tak backup, orang yang berterus terang kepada diri sendiri, Tuhan sayang. Kita tu kan, kita yang apa tu, dia salah kepada mak dia kan. Lepas dia kena tuduh dengan rumah, dia kena tuduh dengan perempuan berzina ni kan. Lepas tu dia kena tuduh dia berzina dengan perempuan tu tuduh dia. Dia kata apa? Aku ini adalah kerana salahku dengan ibuku. Kerana perkataan lagu tu Tuhan tolong dia melepaskan diri daripada musibah tuduhan. Anak pergi cakap. Tu dah. Nak cerita Tuhan tolong kerana dia berserang masalah dia dengan Allah tolong masalah dunia dia. Kita kalau berserang ya Allah, aku ni tahu dah kena sampai, tapi aku ni banyak tak reti kan, kena ngaji banyak lagi, tahu dah kena lagu ni, tahu dah lagi pada aku tak buat benda ni, agama aku tak sempurna. Ya Allah, janganlah kau hukum aku, bagilah aku peluang. Aku banyak dosa. Aku sedar diri aku macam mana. Mana dengan berserang berkata lagu tu, Tuhan akan tolong masalah-masalah dunia kita. Dan kita boleh tawasul dengan lagu tu. Kita boleh tawasul dengan cara lagu, dengan cara pengaku. Kalau kau redha mengaku aku ni, ya Allah, bantulah, sembuhkanlah aku daripada penyakit. Kan, betul tak? Jadi dia kata, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Dia kata barangkali kamu duk faham, macam kamu sudahlah. Tak betul lagu tu. Tak betul. Tengok ayat ni jawapan kan. Tengok ayat ni 1003 tengok. So 3 ni adalah karut-marut dalam masyarakat. Cerita karut-marut dalam masyarakat ni duk cerita ayat 103 tadi, ayat tadi Al-Maidah ni 103, 104, 105. 103 ni ialah nak beritahu barangkali kita duduk dalam masyarakat yang karut-marut banyak. Kena lagu ni, kena ni bukan wahyu Allah. Manda-manda banyak manda dalam agama. Barangkali kita duduk orang yang banyak manda dalam agama. Kenapa laku manda banyak? Barang-barang yang tak jelas ni berpunca daripada telah ulat-ulat barang tak jelas. Mana masyarakat ni metod agama adalah telah ulat-ulat barang tak jelas. Maka barang yang tak ada kaitan dengan agama dia percaya. Siapa kata tahu? Lepas tu 104. Mana apabila dia ni telah bulat-bulat barang tak jelas, akan datang sifat buruk yang kedua, kesan daripada yang pertama. Kesan 103 datang 104. Bila datang hak jelas, tadi hak tak jelas dia telah bulat-bulat. Hak jelas dia tolak bulat-bulat. Betul lagi, jelas tak? Ha? Faham tak? Dia kata nak ikut nenek moyang, nak ikut orang tua, nak ikut masyarakat, tradisi masyarakat. Biarlah betul tak betul. Biarlah ada hujah tak ada hujah. Biarlah jelas tak jelas. Ni 104 ni. Jadi kenapa 105 ni? Maknanya bagi orang-orang yang kalau dia berada pada zaman itu, maka dia kena bangkit, kena usaha menghidupkan agama. Dia tak boleh duduk diam. Dia kena bercakap. Apa alaikum amsaku ni? Jadi kalau kita duduk zaman tu, kita kena bangkit, mengaji banyak-banyak. Biar apa-apa dalam Quran ni kita buka habis. Biar kita bongkar apa dalam Quran ni, kita cerita habis pada orang, biar masyarakat tahu.
Apa nak jadi lepas tu. Lepas tu mana orang terima ke tak bukan syarat. Syarat iman ialah kita sampai. Orang tak terima. Orang nak terima tak terima tu nombor 2 dah. Bukan syarat. Tapi kita mesti buat keluar serupa dengan wahyu kata, lepas tu serah ke Tuhan. Maka kita selamat daripada dunia yang dunia tu. Mana ibarat ikan yang hidup duduk dalam air masin. Kerana dia hidup, air masin tak masuk ke dalam badan dia. Tapi kalau dia mati, air masin masuk. Makna kalau kita tidak mempengaruhi, kita tidak dipengaruhi. Sebenarnya kadang-kadang orang kata, mu ni mengaji sudah, tutup mulut. Jangan kecek benda-benda yang terus apa tu, benda-benda kan kadang-kadang kita berlaku. Jangan cakap, jangan cakap. Dulu kita faham betul lah. Sengah-sengah sudah, mengaji sudah. Jangan buka mulut, mengaji sudah. Sengah je mengaji sudah. Kadang-kadang kita baru ni, oh ustaz ni cakap benda-benda tak patut apa, sengah sudah mengaji. Sentuh apa tu, buat tajuk sudah lah. Buat warna ini fi'lun, ini harf. Sudah, jangan sentuh-sentuh benda yang sentuh-sentuh. Jangan sentuh. Cari penyakit sungguh lah ustaz ni. Tapi kurang aja ialah diam tu cari penyakit. Bercakap tu sihat. Bila kita diam, macam ikan tadi, bila kita mati, air masih masuk. Mana kalau tidak mempengaruhi, akan dipengaruhi. Kalau tidak ajak orang lain kepada kebenaran, orang akan ajak kepada kita kepada kebatilan. Dia jadi lagu tu. Biasa orang sengak ni akan jadi mangsa. Sengak jadi mangsa. Cikgu tak siapa bukan cikgu tu. Cikgu contoh. Cikgu dengan anak murid hari-hari prinsip cikgu lagu ni, prinsip cikgu lagu ni, prinsip cikgu lagu ni, prinsip cikgu lagu ni. Murid kata apa? Sudah tak boleh apa-apa kita. Lalah. Akhirnya murid akan ikut cikgu prinsip saya lagu ni, prinsip lagu ni. Kalau cikgu senyap je, tak apa kat cikgu, tak apa. Lalah. Oh beres cikgu ni, lalah. Yang berlaku dah. Cikgu ikut ada murid. Sebenarnya dia tak selamat. Dia bukan jadi masa. Nanti cuba fikir. Ada tak masa dia fikir. Selama ni ada prinsipnya diam. Diam jadi masa. Walau sebenarnya kadang-kadang kita sedih dan pedih tu dia lebih baik. Dunia cabaran lagu ni sebenarnya kan, kita jangan tengok orang kata, kita tengok wahyu kata. Mana hal selamat? Hak selamatnya yang orang tak nampak. Memang orang tak nampak. Kita tak nampak, kita akan kata apa? Diam sajalah. Memang gitulah. Sebelum kita ngaji wahyu, gitulah kepahaman kita. Standard tu lah. Jadi sebenarnya walaupun kita tak boleh buat benda tu, tapi sekarang kita tahu betul mana salah mana, tak apa dah. Pasal sekarang ni kita dah anggap cara kita betul. Sebenarnya anda tahu perasaan kita masa kita mengaji dengan macam tu, saya masa Maulana sebut kepada kita panas juga. Kita tak mengajar lagi, kita mengaji saja. Kita mengaji Maulana, kita mengajar dah. Bayangkan perasaan orang mengajar dah lah ke mana. Lagi berat. Bayangkan kita mengajar lama dah, 5 tahun. Baru jumpa Maulana 4 tahun dah. 11, 12, 13, 14. Mana 4 tahun. Mana kadang kenal kita dah. Kita fikir macam-macam, saya tak masuk. Nanti mesti ada pecah lah. Kelahan mesti pecah. Mana kadang-kadang orang, kadang-kadang bukan dia akan terima belakang tak. Tapi memang ada terima. Orang terus terima. Ada orang akan terima, ataupun ada orang yang mula tak terima, dah akan terima. Ada tak terima langsung, barangkali. Macam gelar ni, wujud setelah kita mengaji orang mana ada. Gelar ni dia tak? Ya ke gelar ni? Berapa lama gelar ni buka? Masa dah. Ya ke? Orang nak ngaji bebas. Belum lagi. Proses ada kat benda tak jelas tu. Proses juga nak buang benda-benda kat orang. Ya. Sebab Ustaz
Ada ustaz, Pasir Badak tu masjid. Oh, sebadak tu. ustaz ada masa terakhir tu tak sakit. Eh, Ha, masa pindah sini ya ataupun sini ada dah sana ada dah kan? dulu dia ada Pasir Badak. Tapi sini ada lagi. Tak ada lagi ya? Sini ada tu, Ada je tapi ustaz ini Pasir Badak juga. masa terakhir ustaz sakit. Oh, ya. Mana kelas sana ada, waktu kelas sana tutup, kelas semua lah ada sini ya. Tak apalah. Ayah baby kat bawah kita. Ayah baby kat bawah. Tak apa. Tapi itulah kata. Anda tak asal ni. Anda tahu perasaan-perasaan kita ni fikir cabaran. Anda tahu. Benda-benda dilema-dilema ni semua dia akan rasa. Anda tahu. Lepas tu kita kena bebas daripada kita. Buka pintu, jangan takut. Barang benda kita ngaji belakang, ngaji ustaz belakang tak apa. Lepas tu kita fikir lah. Ya, mana-mana. Mula-mula mungkin perasaan kita mula-mula kita ngaji dua metod. Satu metod A tak telah bulat-bulat. Metod B rujukan. Lepas tu kita ngaji Quran. Tengok Quran sampai mana. Hak Quran sampai tu sampai. Quran menyelebahi mana? Menyelebahi sokau waktu telah bulat-bulat ke terima bila ada tulisan. Kita tengok metod Quran. Quran cenderung kepada mana? Hak tu kita ikut. Awak tu kita dah yakin, kita ikut saja. Mula-mula kita ngaji belakang. Kita tengok betul tak apa tu Ustaz A kata. Lama kita akan nampak. Kalau kita ngaji salah, kita tak faham. Kita jadi macam menghukum benda tak patut. Biar kita dengar sendiri. Macam kita dah. Kita bersyukur kita pergi tempat yang salah dulu. Sebab kita malam tadi kita bermimpi. Dapat mimpi ni mimpi biasalah. Kita mimpi Tok Guru kita mimpi jumpa Tok Guru kita salah tu. Tapi mimpi tu tak ada apa-apa. Cuma nak kata, oh, maksud mimpi kita Tok Guru tu terkenal lah ni. Maksud biasa tapi orang Tok Guru banyak lah. Buat debat banyak. Bukan Tok Guru sini, Tok Guru Malaysia. Tapi mimpi tu biasa tak nak kata apa-apa. Dia macam mimpi mengarut lah. Cuma nak kata, boleh masuk mimpi dia dalam mimpi kita. Ulang tadi kan? Mana mimpi lagu ni? Kita mimpi dia apa tu kan waktu COVID-19 kan? Kita ni semayang COVID-19 kan semayang jauh-jauh kan? Lepas tu macam mana dalam mimpi tu kita semayang tak jauh-jauh. Kita duduk satu sah, duduk dekat rapat-rapat. Dia tu check. Hanya Tok Guru tak betul check. Masa tu dia tak cari lagi kita. Masalah mimpi tu. Dia tak cari lagi. Cara dari mimpi dia lah. Dia tak cari lagi. Lepas tu kita salah. Kita undur ke belakang. Mana undur ke belakang dah sah tu. Dia dah renggang. Kita rapat. Dia kata saya apa mau rapat ni. Kan? Kita renggang lah. Kita pun duduk belakang. Mana ada ruang duduk belakang. Belakang dia tengok kita. Razali dalam semayang dia jadi kita. Dia sembang kita. Sembang kita hal yang tak betul dia. Tak sebut nama dia tapi dia terkenal lah. Dia ada lah apa tu perkataan-perkataan yang jadi geger satu Malaysia. Tapi masa tu tak terkenal lagi. Cuma kita pernah ada beritahu kat dia. Dia dah bersyukur Ustaz anda pindah ke Kelantan. Tapi tak kita lah. Tapi pada benda yang anda fikir tentang dia tu ada dalam mimpi. Mana kita sedangkan dah sedar. Jadi kita bersyukur kita tak mengaji. Tapi kita tak dah jumpa kan. Sembang je lah. Tapi tak ada lah kita sebut pasal dia tu. Cuma nak kata dalam keadaan kita jumpa dia ni, kata kita bersyukur Ustaz kita pindah ke Kelantan. Kita jumpa orang betul. Mana benda tu seolah-olah macam-macam tu. Tapi kita tak cerita lah pasal dia tu. Kita bersyukurlah apa-apa takdir pada kita ni semua baik berlaku. Kita bersyukur kita pindah daripada Kedah ke Kelantan. Lepas tu habis kita tu. Nak kata walaupun apa tu kita faham selama ni kita tak nampak benda tak betul ke dia sebab dia suka ada bukan dia suka cerita barang pelik-pelik dia ni. Tapi mungkin kerana kita masih ingat dia kan, masuk dalam mimpi lalu teringat dia mana dia sudut dalaman ni teringat kat guru kita. Tapi selama ni kita tak tahu ada cerita tak betul. Bila kita ngaji Tok Guru lagi yang mau faham. Memang ada banyak pelik di kita. Jadi kita macam
Tapi masa tu kita ada satu orang ngaji bersih tak setuju dengan dia. Jadi kita ada dua dia kita rasa mana kenapa dia tak setuju. Kita mikir. Mana masa waktu tu ni berlaku dah macam-macam dia dah berlaku polemik dah di antara orang-orang sana. Apa yang dia faham ni. Mana hak dia ni dah berlaku ada macam ada orang tak setuju fahaman dia ni. Maka sekitar ni ustaz-ustaz yang duduk sekitar sana ni tak setuju dengan fahaman dia ni. Macam berlaku polemik. Ada dah polemik. Masa tu kita tak buat keputusan lagi. Masa kita balik sini kita mengaji Maulana Hadi, baru nampak sos. Jadi mungkin antara kita bila kita pernah mengaji yang tak betul, hak tu sebagai hujah kuat, sebagai pedoman kepada bila kita buat Quran. Dia tahu betul lah orang kata. Dia apa? Metod dia mengaji dulu ni metod terlalu-lalu. Dia kesan bila dia kalau sampai tahap yang kritikal, sampai tahap yang maksimum, sehingga dia tak boleh nak terima barang je lah. Dia akan tolak barang je lah. Macam kita ni, alhamdulillah Allah bagi pertolongan lagi, kita boleh keluar daripada kepopong tu. Ubah metod mengaji ni kena berdasarkan rujukan otak kaki, baru kita nampak. Selama kita tak nampak. Betul kita tak nampak selama ni. Mengaji kiah tak nampak lagi. Tapi proses berlaku perubahan metod ni setelah kita buat kajian, kita ngaji dulu, kita tengok dua pihak, baru kita nampak sikit kau buka pintu. Memang kadang-kadang kita salah faham, betul? Sebab kita bimbang, kita bergerak dalam penuh hati-hati nak pilih guru. Tak apa, dia memang takut silap. Tapi bila kita mengaji, cuba memberanikan diri, Tuhan tolong. Sebenarnya bila ketulusan wujud untuk mencari kebenaran, Tuhan buka sosok kepada kita. Mungkin kita ada pengalaman yang sama. Kita mungkin kata, tak saya ngaji tak betul. Dan sebenarnya kadang-kadang kita perlu dua pihak. Metod A, metod B. Baru kita nampak. Supaya kita ni tidak taksub sepihak. Kerana kita ambil satu metod ni kerana kita yakin metod ni adalah metod yang paling tepat. Baru kita dah duduk dua keadaan dah. Satu keadaan lagu ni, satu keadaan lagu ni. Bila kita banding dua-dua ni, kita tengok hak menepati cara Quran ni, hak metod ni. Jadi kalau orang yang guna metod yang serupa ni, ngaji je tak apa. Metod rujukan maksud kita. Satu metod rujukan, nak cakap kena ada rujukan. Satu metod ni, terima saja apa adanya. Kita tengok memang gitulah. Jadi metod ni akan musuh metod ni. Dia tak suka sebab bila orang tanya dia, lama dah bila lagu tu. Kita pun kalau tahap tahap tak suka orang bersoal gitu kita tahu. Kita tu bahaya. Lama-lama aku jaga lagu ni. Sehingga seperti mana kalau orang tanya. Kita lagu tu. Kalau satu tahap Tuhan buat, kalau kita duduk sampai tak mikir benda kita buat, cakap salah ke benar. Lama sampai orang tegur tak boleh. Kita rasa kalau kita tak diselamat oleh Allah, kita akan sampai tahap tu juga. Sampai kita, orang jangan tanya daripada mana, terima je lah. Kan, duduk soal, petikan. Memang satu masa kita akan emosi. Jadi alhamdulillah tak berlaku emosi tu, kita boleh kadang-kadang waktu urut dah, kita cuba menerima kenyataan. Rupanya sebenarnya hak kita faham tak betul. Susah juga nak keluar kepopong ni. Kalau setengah orang ni dia mengaji betul selalu, dia jumpa tu guru betul selalu, dia tak pernah duduk belah sana. Kita pernah duduk dua keadaan ni lain. Satu kelebihan dia, kita tak keras sangat sebab kita pernah duduk belah sana. Orang Indonesia ni memang kadang-kadang dia syadis sikit sebab dia tak pernah rasa. Mungkin kita pernah duduk dua keadaan ni, kita faham. Jadi kita tak terlalu orang kata menghukum sangat, kita agak-agak beritahu slow. Sebab kita faham, kita pernah duduk sana Jadi kita pernah merasai duduk belah sana. Jadi kita taklah terlalu keras sangat. Orang yang tak pernah merasai duduk belah sana ni, dia lain sikit. Biasanya dia awal dia duduk betul selalu. Dia tak ada pengalaman. Sama lah orang yang pernah nagih dadah. Nak menjadikan orang nagih dadah dengan orang tak pernah nagih dadah. Lain. Orang yang pernah jadi perampok, jadi jahat, lepas tu dia insaf, jadi orang taubat. Dengan orang yang tak pernah duduk dunia tu, sama tak? Lain, dia akan lain. Dia akan lain, dia boleh merasai jiwa orang ini. Semua orang tak pernah. Lain, dia buat dia tak pernah duduk dunia tu kan.
Ada soalan tak? Apa yang soalan ni? Jadi kita kepada orang-orang yang mungkin dia duduk dunia yang tak jelas tu, kita kena bagi kesempatan. Sebab perubahan berlaku, metod ni dia proses juga. Sebagaimana berlaku metod proses kepada kita, kita kena buat proses kepada dia. Dia jangan terlalu menghukum, bagi kesempatan. Dia kadang-kadang dia bingung lah dia berlaku ni. Macam malam ngaji lah. Orang rosak kalau dia macam jadi macam dia nak. Jadi macam puasa. Satu tahap. Tapi kita ketua tu kata kita berdoa, ya Allah. Kan? Malah Nadi tu juga. Malah Nadi dia tengah ngaji satu tempat Pakistan Ada orang kata jangan ngaji daurah tu, sesak. Kamu dia kata ya Allah Tuhan aku, kalau barang ni betul bagi aku pergi dulu ngaji, kalau barang sesak jangan pergi ngaji. Betul? Lagi dia ngaji. Baru tahu sesak ni tuduhan. Biasa sesat ni tuduhan kadang-kadang. Dia kita jangan-jangan ni lagi. Kecuali lah yang kata sesat, warta sesat ni sama dia majlis ke kan, dah terbukti kita dengar sendiri. Oh, selalu sesat ni tidak bermetod sesat. Tak metod dia sesat, tak ada juga sesat. Ada juga sesat je mana. Tapi orang ni bila dia duk marah, orang yang bermetod ni dia tuduh bermetod dia sesat. Sebenarnya metod dia tak betul. Metod dia bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tak tanya